Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Pada waktu tu Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 27 kepada Rasulullah. Al-Anfal 27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan dan dipercayakan kepada kamu dalam keadaan kamu mengetahui. Turun ayat ini pada Nabi. Bila sahabat-sahabat beritakan tentang hal ehwal Abu Lubabah pada Rasulullah, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, amma innahu law ja'ani la astaghfarta lahu. Sekiranya Abu Lubabah bila dia keluar daripada pintu benteng tadi, law ja'ani, sekiranya dia datang menghadap aku dan cerita yang sebenarnya, la astaghfartu lahu, nescaya aku akan memohon keampunan kepada dia, kepada Allah. Kalau dia mari keluar, wahai Rasulullah, cerita dia gini-gini, aku rasa bersalah, aku rasa menyesal, pasti aku akan memohon keampunan bagi pihak dia ke hadapan Allah. Amma iz qad fa'ala ma fa'ala, tetapi lantaran apa yang berlaku, itulah yang berlaku. Wa ma ana billazi utliqhu min makanihi, nescaya aku tidak akan melepaskan dia daripada rantainya, dari tempatnya, hatta yatuballahu alaih, sehingga Allah mengampunkan dia. Jadi dia minta waktu dia ditambak ni, dia dilepaskan untuk dua keadaan. Kalau aku kena tambak ni, time waktu solat, aku minta dilepaskan untuk satu keadaan. Maksudnya dia kena tambak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepaslah, aku nak semayang. Habis semayang, duduk di tiang, ikat balik. Masuk waktu semayang, lepas. Condition yang kedua, waktu nak qada hajat, aku nak kencing, tolong lepas, pergi kencing. Lepas kencing mari, ikat balik. Nak berak, tolong lepas berak, ikat balik. Siapa yang buat? Isteri dia. Jadi ketika tu turun satu ayat yang lain, maksudnya masa lain, surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Taubat 102. Dan ada sebahagian yang lain, i'tarafu bi dzunubihim, mereka mengiktiraf, mengakui akan dosa-dosa mereka, tetapi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, mereka ni mencampur adukkan amalan-amalan yang soleh dengan amalan-amalan yang sebaliknya. Asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi bila ayat ni turun pada Nabi, turun pula tengah malam. Nabi pun bagi tahu pertama kali pada isteri dia, Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pun pilah ke masjid, pi dekat Abu Lubabah yang kena ikat 6 hari 6 malam ni. Kita percepatkan sekejap. Wahai Abu Lubabah, sesungguhnya telah turun wahyu kepada Rasulullah yang Allah telah mengampunkan kamu. Dia kata, walaupun Allah dah mengampunkan aku, turun wahyu pada Rasulullah, aku masih akan tetap terikat di sini. Aku tak akan melepaskan diri kecuali Rasulullah sendiri yang datang lepaskan tali. Kalau orang lepas, aku tak mau. Ayat turun tengah malam, subuh esok baru Rasulullah lepas semayang subuh. Semayang subuh tu pergi lepas. Tu kisah Abu Lubabah. Tapi saya nak peringatkan, walaupun kedua-dua ayat ini digunakan dalam kitab sirah, adanya khilaf penghuraian pentafsirannya. Contoh surah Al-Anfal ayat 27. Kalau kita rujuk tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahawa ayat ni turun bukan isu Abu Lubabah, tapi turun kepada seorang munafikin yang berada di Madinah, yang mana munafikin ini telah hantar satu surat kepada Abu Sufyan di Mekah selepas perang Badar ni bahawa Rasulullah akan pi serang.
orang-orang kafir musyrikin di Mekah. Jadi orang ni hantar surat dekat Abu Sufyan. Sebabnya turun ayat tu kes ni. Tu pandangan Imam Ibn Jarir Tabari dalam dia penghuraian tafsir. Begitu juga dengan Taubah 102. Kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibn Katsir, Mujahid mengatakan ayat ni turun seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas pupu Nabi, kata ayat ni turun tentang 10 sahabat yang tak pi perang terakhir 9 Hijrah, perang Tabuk. Ada 10 sahabat terlepas. Tapi walaupun 10 sahabat itu terlepas, salah seorang tu juga termasuk Abu Lubabah sendiri. Satu Mujahid kata memang kes Abu Lubabah ni, kalaulah ayat yang sebenar tu turun kerana 10 sahabat hak tak pi perang Tabuk, 10 tu pun Abu Lubabah ada juga dalam tu, salah seorang. Mereka sepakat nak serah diri. Jadi mereka keluar. Bila mereka keluar ni, mereka pi jumpa Rasulullah. Hak ni mereka sendiri jumpa tanpa perantaraan lagi, minta Rasulullah ni pertimbangkan. Maksudnya mereka buat hampir-hampir sama macam yang ketiga tadi. Mereka keluar dalam keadaan memperakui dan mengiktiraf dosa dan kesalahan mereka, melepaskan persetiaan dan mengkhianati janji. Kami mengaku kami salah, tapi kami minta kepada kamu pertimbangkan dan kurangkanlah hukuman terhadap kami. Tapi Rasulullah tak mau. Lalu dia pergi jumpa siapa? Dia pergilah jumpa sahabat lama mereka, sekutu lama mereka, orang-orang Aus. Wahai sahabat-sahabat Aus, ingatkah kamu dulu kita pernah menjalinkan persahabatan, kita jadi kawan bersama Khazraj dengan ini dia cerita. Boleh tak kamu tolong merayu pada Muhammad sebagaimana saudara kamu Khazraj merayu bagi sekutu mereka? Sebenarnya kes hampir sama. Dulu Bani Qainuqa Rasulullah kepung 15 hari 15 malam, dari 15 Syawal sampai 2 Zulqa'dah tahun 2 Hijrah. Bila mereka juga nak dibunuh, sekutu mereka Khazraj, sahabat Khazraj ni pi minta keringanan. Wahai Rasulullah, mereka dulu sekutu kami, sahabat kami, minta jangan mereka dibunuh. Jadi Rasulullah terima pandangan mereka, cuma halau, usir saja. Waktu Bani Nadir kena pun sama. Quraisyah juga pi minta ringan, jangan bunuh, halau saja. Kami minta pada kamu Aus kali ni buat seperti yang Khazraj buat. Minta kat Nabi supaya kami pun kami rela keluar. Kami akan pergi ke Syam, harta kami, kebun kami, ambillah. Janji kami tak dibunuh. Sahabat ni pun berasa tertekan juga, geng-geng Aus ni, sebab Khazraj buat macam tu kat sekutu mereka sebelum ni. Dia pun pergilah jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, mereka dulu sekutu kami, boleh tak kamu ringankan beban mereka sebagaimana kamu terima permohonan sahabat Khazraj dulu? Nabi pun jadi macam serba salah. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, alla tardawna ya ma'syaral Aus an yahkuma fihim rajulun minkum. Adakah kamu reda, wahai sekalian sahabat-sahabat Aus, sekiranya yang menetapkan hukuman ni salah seorang lelaki daripada mereka? Ya, wahai Rasulullah. Fazaka ila Sa'ad bin Mu'az. Kalau begitu sekarang pergilah kamu kepada Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Dialah pemimpin Bani Aus. Jadi Rasulullah tak mau bagi penetapan. Dia kata kalau kamu nak mendesak juga, kamu tanyalah ketua kamu sendiri, Sa'ad bin Mu'az. Keadaan Sa'ad bin Mu'az masa tu cedera parah, tuan-tuan. Dia kena panah dalam perang Ahzab kerana melindungi Nabi. Yang panah dia seingat saya Habib Al-Araqah. Musuh yang bernama Habib Al-Araqah nak panah Nabi, kena dia. Dia jadikan diri dia pelindung. Dia cedera parah. Sepatutnya keadaan dia tak bawa masa perang. Dia dirawat di Madinah, tapi nak habaq dia ni pemimpin Aus, Nabi bawa juga dia. Sebab Nabi menghormati dia. Dalam keadaan Nabi bawa dia sampai ke Quraisyah, Nabi nak tengok perkembangan dia dari semasa ke semasa, sebab dia cedera parah. Nabi nak tengok depan mata sampai Nabi letak dalam kemah Rufaidah dia. Kemah Rufaidah ni antara satu kemah Nabi. Nabi sengaja letak dia, Nabi nak tengok keadaan dia, bawa sekali walaupun dia tenat. Sekarang pergi jumpa dia, keputusan di tangan dia. Apa yang dia nak sahabat, itulah.
Lalu geng-geng ni pun pilah, ya Aba Amir, gelaran bagi Sa'ad bin Mu'adh. Wahai Aba Amir, bagaimana perkiraan kamu dengan hal yang kami bincangkan ini? Apa keputusan kamu? Lalu dia seolah-olah bukan dia bagi jawapan dekat kawan dia, tapi dia menyeru kepada diri dia sendiri. Laqad ata li Sa'din an la ta'khuzahu Allah lawmata la'im. Sesungguhnya telah datang satu urusan yang besar kepada Sa'ad. Habaq permintaan ni dia jawab seolah-olah hari ini telah datang satu benda, satu urusan yang besar pada Sa'ad, yang mana Sa'ad hari ini tidak akan sama sekali memperdulikan celaan bagi orang yang mencela atas urusan agama Allah. Maksudnya bagaimana aku bagi keputusan pun, kamu nak kata gini tak betul, gini tak kena pun, aku tak kira dah. Lalu dia kata apa? Dia sebut apa yang akan ditetapkan kepada Yahudi Bani Quraizah. Alaikum bizalika, ke atas kamu hendaklah menetapkan diri kamu atas hal tersebut. Ahdullahi wa mitsaquhu, kamu semua kena berpegang dengan perjanjian Allah dan mengikat tali perjanjian dengannya. Innal hukma fihim kama hakamtu, sesungguhnya hukuman yang akan diletakkan ataupun ditetapkan ke atas mereka akan aku perjelaskan. Aku akan perjelaskan apa yang nak ditetapkan pada mereka. Lalu sahabat ni duk tunggulah apa keputusan yang Sa'ad bin Mu'adh nak letakkan hukuman terhadap bekas sekutu, bekas kawan karib mereka Bani Quraizah. Fa inni ahkumu fihim, sesungguhnya hari ini aku menghukum mereka antuk talar rijal, setiap lelaki daripada mereka dihukum bunuh. Watuk samal amwal, harta-harta mereka dibahagi-bahagikan kepada yang berhak memilikinya. Watus bazarairi wan nisa, maka ditawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Itu ketetapan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adh.